Hai. Masuk tidur ke apa? Tak ada respon ni, senyap je. Chat pun tak ada. Tiru Yuan. Apa itu tindak balas redox? Tak respon. Okey. Nur Najiha. Ya, cikgu. Apa tindak balas redox? Tindak balas yang melibatkan peroksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Okey, betul. Terima kasih Najiha. Okey, soalan seterusnya. Ada 4 boleh menentukan tindak balas redox. Apa 4 perkara tersebut? Siva Ruben. Apa dia 4 perkara tersebut yang menentukan sama ada tindak balas itu tindak balas redox ataupun bukan? Dari segi apa kamu boleh tentukan? Ada 4 perkaranya. Yang pertama saya bagi 1, iaitu penambahan atau pengurangan oksigen. Lagi 3 apa? Malam tak masuk kelas, kamu pergi mana Siva Ruben? Kenapa tak masuk? Okey, Afrina. Ya, cikgu. Apa dia? Penambahan atau kehilangan hidrogen, pemindahan elektron dengan perubahan nombor pengoksidaan. Okey, betul. Okey, penambahan atau kehilangan oksigen, penambahan atau kehilangan hidrogen, penambahan atau kehilangan elektron dan perubahan nombor pengoksidaan. Okey, dari segi yang pertama. Okey, mana ialah pengoksidaan, mana ialah penurunan. Kalau dari segi penambahan dengan kehilangan oksigen. Ziheng. Mana satu ialah pengoksidaan dan mana satu apakah dia katakan penurunan bagi penambahan atau kehilangan oksigen. Ziheng. Okey, penambahan oksigen pengoksidaan. Manakala kalau penambahan oksigen pengoksidaan, kehilangan oksigen ialah penurunan. Itu bagi oksigen. Kalau bagi hidrogen pula, Mitiles. Anak lelaki Steven. Bagi hidrogen pula macam mana? Okey, betul. Kehilangan hidrogen ialah pengoksidaan. Okey, dari segi elektron. Dari segi elektron, tampesin. Dari segi kehilangan elektron pula macam mana? Tampesin. Kehilangan elektron pengoksidaan. Okey, betul. Kehilangan elektron ialah pengoksidaan. Yang terakhir ialah dari segi nombor pengoksidaan. Hedi. Penambahan nombor pengoksidaan adalah pengoksidaan. Lepas tu pengurangan kurang nombor oksida adalah penurunan. Okey, betul. Okey, itulah apa antara sedikit yang kamu belajar semalam. Iaitu apa itu tindak balas redox. Yang kedua ialah macam mana kamu nak menentukan pengoksidaan dan juga penurunan. Dan yang ketiga yang semalam kita belajar, cara nak mengira nombor pengoksidaan. Okey, cara nak mengira nombor pengoksidaan. Okey, untuk kelas hari ini saya akan teruskan satu subtopik saja, iaitu pemindahan elektron pada suatu jarak dari segi nombor elektron tadi, dari segi elektron lah.
Okey, saya akan teruskan ke situ. Ya, saya share pasal tak boleh. Tak nampak ni. Kamu nampak tak slide yang saya share ni? Nampak. Asal dekat saya tak nampak ah. Okey. So, semalam mana saya nak terangkan ialah dari segi elektron. Okey, inilah segi elektron semalam. Saya dah terangkan. Cuma apa yang saya tak terangkan ialah dari segi gambar rajah ni. Okey, patutnya kamu ada belajar satu lagi ialah pemindahan elektron pada suatu jarak. Ini nombor persidaan sudah. Okey, itulah sini. Okey, ini gambar rajah susunan radas bagi pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey, so kat sini kalau kamu tengok, dia menggunakan kedua-dua sini ialah elektron yang digunakan ialah ini yang ini dipanggil sebagai elektron. Iaitu dia menggunakan elektron karbon. Okey, inilah ialah susunan radas bagi eksperimen pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey, so yang ini dia ada 3 larutan. Larutan yang pertama, larutan yang kedua dan larutan yang ketiga. Okey, larutan yang ketiga kebiasaannya kita akan menggunakan ini ialah asid sulfurik. Fungsi asid sulfurik ini ialah macam titian garam. Kamu tak belajar lagi. Itu bab 4. Okey, fungsi asid sulfurik ini ialah membenarkan ion-ion mengalir. Dia membenarkan ion-ion mengalir. Ion-ion mengalir untuk melengkapkan litar. Okey, untuk melengkapkan litar. Itu fungsi asid sulfurik. Okey, so pada elektrod karbon kedua-dua ini, dia akan letak satu ejen pengoksidaan, sebelah ialah ejen pengoksidaan, sebelah lagi ialah ejen penurunan. Dia letak 2. Mesti satu ejen pengoksidaan, satu lagi ialah ejen penurunan. Okey, nanti list ejen pengoksidaan penurunan kamu akan tengok. Okey, so kamu tengok kat sini. Ini contoh, larutan kalium manganat 7 berasid. Ini 7 iaitu huruf Roman mengikut IUPAC. 7 ni ialah menunjuk kepada nombor pengoksidaan bagi mangan. Yang ini, Mn ni. 7 ni ialah mangan punya nombor pengoksidaan. Sebab mangan ialah unsur peralihan. Bila unsur peralihan, nombor pengoksidaan dia lebih daripada 1. So, sebab tu kamu kena letak. Nak menentukan bahawa itulah nombor pengoksidaan dia. Okey. So, maknanya 7 itu ialah nombor pengoksidaan dia dalam sebatian kalium manganat. Berarti kita panggil kalium manganat 7. Manganat ialah MnO4. Kalau Mn ini ialah mangan. Okey, Mn tu ialah mangan. So, 7 ni ialah untuk mangan punya nombor pengoksidaan. Okey. Kalau kamu nak tengok macam mana kamu nak dapatkan 7, kamu nak kira macam mana. Okey, macam semalam saya dah ajar pengoksidaan betul. So, KMNO4. Okey, bagi kalium manganat 7 ini, berapa nombor pengoksidaan dia? Irna, apa nombor pengoksidaan bagi kalium manganat ni? Sebatian dia ni. Berapa nombor pengoksidaan dia ni? Bagi kalium manganat ni. Irna Syah apa ni?
Syafiqah. Kena tidur ke apa? Yang anggap yang tak respon ni kamu buka GM masuk kamu sambung balik tidur. Tu je lah aku 8 pagi ni kan. Sedap lagi sambung tidur. Okey, siapa boleh jawab? Nombor pengoksidan bagi kalian manganat ni apa? Kosong. Kosong. Betul. Nombor pengoksidan dia ialah kosong. Okey, terima kasih mana yang respon. Okey, so betul, kosong. So, kamu tahu, okey, kita tentukan satu-satu. Kalium. Berapa nombor pengoksidaan bagi kalium? K. 1. Atau yang lebih tepat, positif 1. Manganat ini yang kamu nak cari sebab unsur palihan kamu tak boleh tentukan macam terus dia. So, tengok pula oksigen, nombor pengoksidaan dia. -2. Ya, betul. -2. Okey, so macam mana nak kira? Positif 1, yang Mn ni saya gantikan dengan X. Tambah X, tambah 4 darab -2 sama dengan kosong. Positif 1 ni bagi nombor pengoksidaan bagi kalium. X ni nombor pengoksidaan bagi mangan. 4 darab -2 ni bagi nombor pengoksidaan oksigen yang ada 4 atom dia. Okey, so kamu kira lah. X sama dengan X tolak 8 tambah 1 sama dengan kosong. X sama dengan tolak 7. So X kamu dapat positif 7. Sebab itulah dia jadi kalium manganat 7. Sebab X ni ialah mangan punya nombor pengoksidaan ialah positif 7. Sebab itulah dia kena tunjukkan dekat sini. Okey, begitu juga contoh. Kuprum CuO dengan Cu2O. Ni kuprum 2 oksida. Kuprum 1 oksida. Okey. Kalau dari segi nama lah, dari segi nombor pengoksidaan pula, yang ini kamu tahu, -2. So, dia sama dengan kosong kan? So, ni akan jadi positif 2. Yang ni pula sama dengan kosong. Yang ini pun masih lagi -2. Tapi Cu kat sini dah jadi positif 1. Sebab kat sini ada 2, kena darabkan dengan 2. Baru dapat kosong. Kuprum pun ialah unsur peralihan. Okey, boleh Sebab itu nama dia larutan kalium manganat 7 berasid. Kenapa berasid? Nanti saya akan terangkan. Okey. Ini ialah contoh nombor pengoksidaan. Contoh ejen pengoksidaan. So, macam mana kamu tahu dia ialah ejen pengoksidaan? Ion manganat menerima elektron menjadi ion mangan 2. Tengok. Dia kena tulis 2. Ion manganat 7. Ion mangan 2. Okey, so Mn 2+. Teruskan je lah. Okey, so daripada ion manganat dia jadi ion mangan 2. Okey, macam mana dapat persamaan dia ni? Mana? Okey, so kamu tengok macam mana nak dapatkan, dipanggil ini ialah setengah persamaan. Okey, so ion manganat kamu kena tahu formula dia iaitu MnO4-. Okey, dia akan berubah menjadi ion mangan 2. Ini memang kena tahu, saya tak boleh nak. Maknanya perubahan daripada bahan jadi hasil, kamu kena hafal, kena ingat. Daripada ion manganat, bila berlaku, dia bertindak sebagai ejen pengoksidaan, dia akan berlaku penurunan, dia akan jadi ion mangan. So, kalau kamu tengok dekat sini, sini Mn, mangan dengan oksigen, kat sini ada mangan sahaja. Okay, macam mana datang oksigen? So, oksigen ada dekat pada bahan, pada hasil tak ada.
So hasil dia macam mana dekat oksigen, kamu tambah air, H2O. Okay, kamu tambah air. So kat sini pula O dah tambah, dah sama. H pula, pada hasil ada hidrogen, pada bahan tak ada hidrogen. Itu yang tambah jadi H+. Sebab itulah dia jadi kalium manganat 7 berasid. Tujuan berasid ni nak bagi ion hidrogen supaya dia boleh melakukan tindak balas. Kalau tak ada ion hidrogen, dia tak boleh melakukan tindak balas. Okey. So Mn dah ada, O dah ada, H dah ada. So seimbangkan. Pertama seimbangkan dari segi mangan dulu. Sini mangan ada satu, sini ada satu. Dah seimbang. Yang kedua seimbangkan oksigen dia. O sini ada 4, O sini ada 1. So macam mana 1 nak jadi 4? Kita darabkan dengan 4. Okey, sudah. Yang kedua kamu tengok hidrogen ada 1. Kat sini hidrogen ada 8. Kita letak 8 dekat depan. Okey. So dari segi sini kamu punya bilangan atom dalam bagi bahan tidak balas dengan asid tidak balas dah sama. Cuma yang tak sama dia ialah dia punya cas. Sebab itulah cara nak seimbangkan persamaan dia punya cas ialah dengan elektron. Sebab elektron membawa cas negatif. Kamu tengok pada bahan, sini bahan, total cas dia berapa? Negatif 1 tambah 8, positif 8. Okey, negatif 1 tambah positif 8. Kamu akan dapat positif 7. Okey, ini 1, sini 8. Berapa 8? Ada 8 ion hidrogen. Manakala pada hasil pula, hanya ada sini tak ada cas H2O, kosong. Sini cas dia positif 2. So 7 nak jadi 2, macam mana? Yang kamu boleh tambah ialah elektron yang membawa cas negatif. Itu yang kita berlaku. Kita tambah 5 elektron. Baru jadi tambah negatif 5. Baru jadi positif 2. Sama dengan hasil tindak balas. Ini secara cakap step by step nak buat setengah persamaan dia. Antara banyak-banyak setengah persamaan, 2 saja setengah persamaan yang susah. Pertama, ion manganat. Yang kedua ialah ion dikromat. Kejap Sekejap Okey, saya teruskan. Antara banyak-banyak setengah persamaan yang susah, setengah persamaan bagi ion manganat dan juga ion dikromat. Untuk ion manganat, saya ada buat ayat dia. Untuk ion manganat ni, saya ada buat ayat. Okey, tapi itulah. Kalau kamu boleh ingat, ingatlah. Tak boleh ingat, saya boleh buat apa kan? Okey. Contoh mana saya nak padam Saya padam yang atas ni sekejap. Cikgu, Ya. kenapa H2O kosong? H2O tu bukan kosong. Maksud saya kosong itu ialah cas. H2O tak ada cas. Dia ialah sebatian neutral kan? So dia tak ada cas lah. Okey. Boleh tak? Kan mangan ni, ion manganat ada cas negatif. So negatif 1 lah cas dia, total cas. Ion hidrogen plus ada 8. So jadi positif 8. Kat sini mangan ini saja ada positif 2. So cas dia positif 2 lah. So tujuan kamu letak elektron ialah supaya dapat seimbangkan dia punya cas dia. Supaya sama pada bahan dengan pada hasil. Okey. Boleh faham tak? Tujuan elektron ni supaya cas dia total kat sini ialah positif 2, sini pun positif 2. Kalau tak ada elektron ni tadi, sini positif 7, sini positif 2, tak seimbang. Dari segi persamaan kimia, persamaan ion ke, persamaan setengah ke, dia seimbang dari semua segi. Pada bahan dengan hasil, bilangan ion dia, bilangan unsur dia dan juga cas dia. Mesti seimbang.
Okey. So untuk bagi setengah persamaan ion manganat ni, okey, kamu ingat balik, tolong kalau nak catat-catat, nanti saya akan bagi saya share balik slide ini. Okey, ayat yang saya pakai ialah mandi 2 kali dengan 4 mandi pula, silap lah. Sekejap saya padam balik. Okey. Dan 4 orang ditolak pinangan merosakkan 8 hati dan 5 emosi, menyebabkan mandi 2 kali dengan 4 baldi air. Inilah cara nak, orang cakap cara nak ingat. Okey, inilah cara nak ingat setengah persamaan bagi ion manganat. Okey, man dan 4 orang. Man 4 orang. Ditolak, tolak 4 minus. Silap apalah kat 4 kat bawah pula. 4 dekat. Tak ada. Man dan 4 orang. 4 ditolak, tolak. Okey, pinangan merosakkan 8 hati, 8 hati. 5 emosi, 5 emosi, menyebabkan mandi 2 kali dengan 4 baldi air. Itu kalau cara nak ingat lah. Kalau kamu boleh faham, sebenarnya kamu tak perlu ingat macam tu pun tak apa. Kalau kamu faham apa yang berlaku, kamu tak perlu ingatkan ayat tu pun tak apa. Ini bagi yang susah nak faham. Saya cakap, memang ramai tak boleh nak faham pun bersama ion setengah ni, terutama ion manganat dan juga ion dikromat ni. Okey, so itu yang berlaku ejen pengoksidaan, iaitu lautan kalium manganat. So, ion manganat berwarna ungu. Okey, so dia bertukar menjadi ion mangan yang tidak berwarna. So, pada bahagian A ini, kamu akan nampak perubahan warna dia daripada ungu menjadi tidak berwarna. Ini pada ejen pengoksidaan. Okey, soalan saya. Pada A ni ialah ejen pengoksidaan. Yang berlaku dekat sini proses apa? Anastasia. Kat A ni berlaku proses apa? Pengoksidaan ke penurunan? Kalau kamu tengok setengah persamaan ni, proses dia pengoksidaan ke penurunan? Pengurunan pengoksidaan. Wait. Penurunan. Apa? Sorry. Pengoksidaan ke penurunan? Penurunan. Penurunan, betul. Ingat bila ejen pengoksidaan yang berlaku pada dia ialah proses penurunan. Itu kalau dari segi yang kamu nampak lah. Yang kedua, kamu boleh tengok pada setengah persamaan ini
Dia terima elektron. Terima elektron ialah penurunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi nombor pengoksidaan. Kamu tahu tadi, ion manganat 7. Mangan dekat sini, nombor pengoksidaan dia positif 7. Manakala mangan dekat sini, nombor pengoksidaan dia positif 2. Tengok. Berkurang. Nombor pengoksidaan dia berkurang. So, berkurang ialah penurunan. Okay. So, di bahagian A, ini ialah ejen pengoksidaan. Proses yang berlaku ialah penurunan. Pemerhatian yang kamu nampak ialah ungu, lautan ungu bertukar menjadi tidak berwarna. Bila pemerhatian melibatkan warna, mesti nyatakan perubahan daripada asal kepada hasil. Okey, ungu menjadi tidak berwarna. Okey, itu bagi ejen pengoksidaan. Ada soalan tak untuk di sini dulu? Cikgu. Ha, Cikgu boleh tak ulang explain persamaan ion? masuk persamaan ion, cara nak dapatkan persamaan ion ke yang atas? Yang atas ke yang bawah? Bawah. Yang bawah. Okey, saya ulang balik boleh. Mana kantin? Dia buat soal nak dia cakap. Oh. Tak ingat ni. Dah. Aku lepas tadi. Sekejap lagi pun dapat olak. Saya semet. Saya semet dapat olak je lagi. Oh. Aku macam aku matematik tahun lepas kan. Okey. So, yang pertama kamu kena tahu ion itu berubah daripada apa bahan dia, apa hasil dia. Contoh dalam soalan ini, larutan digunakan ialah kalium manganat 7 berasid. Okey, yang ini digunakan. So, yang mengambil bahagian dalam tidak balas ialah ion mangan. Ialah ion mangan. So, ion mangan formula dia MnO4-. Okey. So, bila lakunya tindak balas proses penurunan, ion manganat akan berubah menjadi ion mangan 2, Mn2+. Ini yang pertama. Okey, daripada ion manganat bertukar menjadi ion mangan 2. Ion manganat 7 bertukar menjadi ion mangan 2. So, kamu tengok pada ion manganat ada oksigen. Pada hasil tak ada oksigen. So, apa yang kamu kena tambah? Tambah oksigen pada hasil lah. So, nak tambah oksigen dia tak bukan datang daripada dari segi gas oksigen O2. Tak. Dia datang tu dalam bentuk air. So, tambah H2O. Okey. So, dah dapat air. Okey. So, tambah air pula ada masalah yang lain datang. Iaitu hidrogen. Pada bahan tak ada hidrogen. Ini sebelah sini ialah bahan. Sebelah sini ialah hasil. Pada bahan tak ada hidrogen. So, macam mana datang hidrogen? Sebab itulah, kalau untuk larutan kalium manganat 7, nak melakukan tindak balas, mesti ada berasid. Macam mana cara nak berasid? Biasanya kita akan tambah asid sulfurik lah pada larutan tersebut. Supaya dia dapat buat tindak balas. So, kat sini dah ada hidrogen. Pada bahan pun kita tambahlah ion hidrogen. Bukan kita tambah gas hidrogen kita tambah ion hidrogen. Okey, dah dapat ion hidrogen. Semua dah ada. Mangan dah ada pada bahan dan hasil. Oksigen pun dah ada pada bahan dengan hasil. Hidrogen pun dah ada pada bahan dan juga hasil. So, semua sekarang ni kita nak seimbangkan. So, kita seimbangkan yang pertama ialah mangan. Sekejap banyak betul loh. Halo. Okey. So, mangan sama. Satu-satu. Jangan tengok cas Yang pertama nak seimbangkan, jangan tengok cas. Tengok atom bagi unsur saja. Iaitu mangan dengan mangan sama. Pada bahan satu, pada hasil satu. Okey, yang kedua kamu tengok pula oksigen. Kat sini ada 4. Kat sini pada hasil ada 1. So, saya tambah 4 dekat depan. Supaya oksigen dia dapat 4. Okey, yang kedua kita tengok hidrogen. Saya cakap tengok hidrogen, jangan tengok cas. Hidrogen dekat sini ada 1. Hidrogen pada hasil ada 8.
Itu yang saya tambah 8 kat depan. Okey, so dari segi atom, bilangan atom dah seimbang. Mangan 1, oksigen 4, hidrogen 8. So, yang seterusnya kamu kena kira ialah dia punya charge pada bahan berapa? Pada charge bagi bahan. Manganat bawa negatif. So, negatif 1 charge dia. Hidrogen positif tapi ada 8. So, dia bawa positif 8. Okey, so total kamu akan dapat positif 7 pada bahan. Manakala pada hasil, gas pula. Air ni ialah sebatian. So, sebatian ni dia tak bawa charge. So, kosong. Mangan pula 2 positif. So, charge dia positif 2. So, 7 nak jadi 2. Positif 7 nak jadi positif 2. Untuk seimbangkan charge, kamu hanya boleh tambah elektron sahaja. So, sama ada elektron kamu tambah pada bahan atau elektron kamu tambah pada hasil. Kalau kamu tambah pada bahan, bermakna dia terima elektron. Kalau kamu tambah pada hasil, bermakna dia melepaskan elektron. So, positif 7 nak jadi positif 2, kita tambah pada bahan. Okay, saya tambah 5 elektron. Elektron membawa charge negatif. Sebenarnya E negatif ni, negatif ini kecil atas ni tak perlu tulis pun tak apa. Kamu tulis 5E pun betul. Tapi kenapa saya suka tulis? Sebab saya nak tahu elektron tu membawa charge negatif. So baru kamu nampak dia punya seimbang dia. So bila positif 7 tolak dengan 5 dapatlah positif 2. Baru sama bahan dengan hasil. Boleh? Siapa tanya tadi? Yuan Long. Boleh Okay, so dari segi elektronik jadi kamu nampak. Tengok pada ejen penurunan pula. So ingat, ejen pengoksidaan berlaku kat dia ialah penurunan dan satu lagi. Okay, dalam tindak balas redox ni, kamu akan belajar anod dengan katod. Anod dan katod. So, pertama yang kamu kena ingat betul-betul. Anod mesti berlaku pada di anod mesti berlaku pengoksidaan. Manakala pada katod mesti berlaku penurunan bagi semua sel. Pemindahan elektron pada satu jarak ke, sel kimia ke, sel elektrolisis ke yang kamu bakal belajar. Yang ini tolong ingat, yang ini tidak berubah. Anod pengoksidaan, katod penurunan. Okey. So sekarang larutan kalium manganat 7 beraksid ataupun yang saya labelkan sebagai ini. Ini ialah anod ataupun katod. Anod ataupun katod. Tahu boleh jawab? Kyo ke Ying? Anod atau katod? Katod. Okey, betul. So sini ialah katod. Okey. So kalau sini katod, secara automatik sini akan jadi anod. So ejen penurunan. So yang berlaku dia ialah pengoksidaan. Okey, dia mesti berlawanan. Pada satu sel mesti ada anod, mesti ada katod. Okey. So kita tengok pula pada anod. Apa yang berlaku? So dalam soalan ni, dalam contoh ini, kat anod dia menggunakan larutan ferrum 2 sulfat. FeSO4. Okey. So di anod berlaku pengoksidaan. So yang mengambil bahagian dalam sini ialah ion ferrum 2. So daripada ion ferrum 2 dioksidakan menjadi ion ferrum 3. Fe satu-satu dah seimbang. Yang tak seimbang sekarang cas. Sini positif 2, sini positif 3. Okay, macam mana nak samakan? Itu yang kita tambah elektron. So tolak 1, dapatlah positif 2, baru seimbang. Okay, so sinilah berlaku dia proses pengoksidaan. Sebab dia melepaskan elektron. Pada katod pula ialah ni berlaku pengoksidaan sebab dia melepaskan elektron. Sini berlaku penurunan sebab dia terima elektron. So kat tengok sini, ion ferrum 2 dia berwarna hijau. Manakala ion ferrum 3 berwarna perak.
Untuk warna-warna ini sepatutnya kamu dah tahu sebab kamu dah belajar garam pada bab 7. Bab 7 ke bab 6? Bab 6. Asid, base dan garam. Okey, kat situ kamu belajar warna-warna dia. Warna-warna bagi ion tu kamu. So kat sini bila ferrum 2 bertukar menjadi ferrum 3, so hijau bertukar menjadi perang. Itu dia punya pemerhatian. Okey, hijau bertukar menjadi perang. So yang lain untuk kat sini saya nak terangkan tak ada benda lain dah. So kenapa berlaku pengoksidaan? Daripada nombor pengoksidaan dia positif 2 bertambah menjadi positif 3. So yang pertama. Yang kedua kami tengok kenapa? Sebab dia melepaskan elektron. Bila elektron ditambah pada hasil, dia ialah melepaskan elektron. Kalau elektron ditambahkan pada bahan, dia menerima elektron. Sebab dalam persamaan kimia, tak ada simbol tolak. Dia hanya ada tambah sahaja. Okey? So setakat ini, boleh faham tak untuk di anod? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada Okey. So itu ingat untuk pemindahan elektron pada satu jarak mesti ada ejen pengoksidaan dan mesti ada ejen penurunan. Okey, so kat sini so, contoh yang dia bagi ejen pengoksidaan dia kalium manganat 7, ejen penurunan dia ialah ferrum 2 sulfat. Okey, ini cara nak menulis setengah persamaan yang saya dah terangkan tadi. Tengok, tulis bahan dan hasil tindak balas. Ferrum 2 bertukar menjadi ferrum 3. Tambahkan elektron bahagian cas positif yang lebih banyak supaya jumlah cas seimbang. So, cas dia positif 2, sini positif 3. Tambah elektron jadi negatif 1. Total dia sama. Ini saya dah terang. Okey, sini pula bagi persamaan penurunan, tulis bahan tindak balas. Okey, sebab sini ialah ion manganat MnO. Kenapa tambah H+? Sebab keadaan berasid. Okey, tengok ada berasid. So hasil dia ialah mangan tidak berwarna. So dalam keadaan berasid tindak balas menghasilkan air sebab ada oksigen kat sini, ada hidrogen kat sini. So dapat air. So kat sini dia dah seimbangkan dah lah. Mangan dah seimbangkan, hidrogen dengan air dia dah seimbangkan. Lalu seterusnya ialah seimbangkan atom. Dah seimbang. Dengan tambah air. Hitung jumlah cas. Yang ni saya dah ajar tadi. Mangan cas dia negatif 1. Ion hidrogen total positif 8. Sini cas dia positif 2. Total yang bagi air kosong. So dapat positif 7, positif 2. So tambahkan elektron pada bahagian cas positif yang lebih banyak supaya cas seimbang. So kamu tambahlah 5E, dapatlah dia punya setengah persamaan bagi penurunan. Okey, so daripada setengah persamaan di anod dan setengah persamaan di katod, kamu boleh dapatkan persamaan ion atau dipanggil persamaan keseluruhan. Okey, ataupun nama lain dia ialah persamaan ion. Persamaan ion ni pun kamu sebenarnya dah belajar dalam bab garam Okey, cara menghasilkan persamaan ion. Contoh dekat sini. Okey, ini persamaan di Kenapa? Kenapa Pia? Tak dengar apa tu? Gunalah meja tu, pandai lah. Meja satu sengaja dibawa keluar itu. Okey, so ferrum ni tadi ialah anod. Manakala manganat ni ialah katod. So nak buat persamaan ion, gabungkan persamaan di anod dan persamaan di katod. So kalau kamu nak gabungkan, apa yang kamu nak hilangkan daripada setengah persamaan ni supaya dapat persamaan ion, kamu buatkan elektron. Kamu samakan bilangan elektron, baru elektron dia hilang. Okey, contoh dekat sini. Di anod elektron dia ada 1. Di katod elektron dia ada 5. So persamaan di anod ni kamu darabkan dengan 5. So dapatlah ini persamaan dia. 5 ferrum 2,
Jadi 5 ferrum 3 dengan 5 elektron. Okey, darabkan dengan 5. So bila kamu dah darabkan, persamaan di anod dan persamaan di katod ni kamu gabungkan. Okey, tengok kan. Sini ferrum, ferrum. Sini manganat dengan tu, sini manganat dengan tu. Dengan 5E. Saya tulis juga 5E, dia tulis juga 5E. Ini bagi bahan. Bagi hasil pula sama juga. Ferrum, 5 ferrum dan juga 5E. Tulis balik bagi ion manganat punya dekat sini. Okey, so mana pada ada bahan dengan hasil yang sama iaitu elektron ni dicancelkan. So dapatlah dia punya persamaan ion ataupun persamaan keseluruhan. Okey, ingat nak buatkan persamaan ion dalam sel-sel, sel kimia ke sel elektrolisis, ialah kamu gabungkan persamaan di anod dan juga persamaan di katod, digabungkan. Okey, boleh? Faham So, dapatlah persamaan ion dia. Okey, ini contoh ejen pengoksidaan. Okey, ini contoh ejen pengoksidaan. Okey. Macam saya tu terang. Sebab saya dah faham proses, saya tak hafal ejen pengoksidaan. Saya tentukan berdasarkan setengah persamaan dia. Dia ejen pengoksidaan ke dia ejen penurunan. Tapi kalau kamu jenis tak boleh nak faham, tak nak kamu kena faham. Biasanya ni, kalau yang berasid-berasid ni semua ialah ejen pengoksidaan. Kalium manganat 7 berasid, kalium dikromat 6 berasid, air klorin, air bromin, ferrum 3. Hidrogen peroksida. Okey. Macam saya tentukan daripada sini macam mana sebab saya boleh tentukan tu. Saya tengok kat sini. Semua terima elektron. So, bila semua terima elektron, proses dia ialah penurunan. So, bila proses dia penurunan, dia ialah ejen pengoksidaan. Okay, so ingat. Okay, ni pula contoh ejen penurunan. Okay, ejen penurunan. So, ejen penurunan sini ialah kalium iodida, kalium bromida, ferrum 2 sulfat, logam reaktif, contoh zinc, magnesium, maknanya yang atas-atas lah. Okey, dan juga sulfur dioksida. Tapi yang biasa digunakan yang 3 di atas ini. Ni yang biasa digunakan. Yang bawah ni jarang-jarang. Okey. Okey. So tengok setengah persamaan dia. Macam saya cakap, saya tengok setengah persamaan. Nak tentukan dia ni ejen penurunan ke ejen pengoksidaan. Dia lepaskan elektron. Bila melepaskan elektron ialah pengoksidaan. Bila pengoksidaan, dia bertindak sebagai ejen penurunan. Tengok, dia melepaskan, semua melepaskan elektron. Okey. Untuk hari ini itu sahaja. Ada sebarang soalan tak? Nanti dah habis lepas ni tolong buat nota. Ya, siapa nak? Ya. Okey, macam mana nak bezakan terima dengan terima, dia duduk di depan pada bahan. Kamu tambah pada bahan. Itu terima elektron. Kalau lepaskan elektron, dia duduk pada hasil. Ni kan hasil. Dia tambah pada hasil, itu melepaskan maksudnya. Kalau dia duduk pada, dia tambah pada bahan tindak balas, itu ialah terima. Kalau dia duduk pada hasil, itu ialah melepaskan. Macam mana nak tentu dia duduk kat bahan ke hasil? Kan biasanya kita tengok cas dia lah untuk seimbangkan. Kan? Dia tambah pada mana cas yang lebih positif. Okey. Jawab soalan tak? Okey. So yang lain? Cikgu. Ya. Boleh tak cikgu tunjuk balik cara cikgu cari persamaan ion yang tadi tu? Tulis. Tak faham. Persamaan ion yang mana? Yang apa? Yang cikgu samakan elektron dia dulu, lepas tu baru cikgu potong. Oh, persamaan ion tu Yang ni kan? Okey, saya ambil contoh lain lah Saya ambil contoh lain. Contoh di anod. Anod setengah persamaan dia ialah, mungkin dia ni contoh dia gunakan kalium iodida. So kalium iodida apa berlaku? Daripada ion iodida, dia berubah menjadi
iodin. Iodin ialah kumpulan 17. Kumpulan 17 ingat halogen mesti ada 2. So sini 2 elektron. 2 dua. Dah sama bilangan atom dia. So nak tambah samakan cas dia, sini negatif kan? Sini kosong. So kita tambah kat sini. 2 elektron. Ini pada anod. So pada katot pula. Pada katot pula, contoh saya ambil ialah menggunakan katot ialah penurunan. Saya ambil contoh air bromin. So air bromin ialah bromin lah Br2. Dia akan berubah menjadi ion bromida Br-. Okey, so macam mana dia menjadi ion bromida? Sini ada 2, sini ada 1, saya letak 2. So sini negatif, sini kosong. So tambah 2 elektron. Okey, so ni pada anod, pada katot. Kalau nak buatkan persamaan ion pada yang 2 soalan ni, kamu tengok dah sama. Bilangan elektronnya dah sama. So kita gabungkan 2I minus tambah Br2 tambah 2I. Menghasilkan 2 tambah 2 Br minus tambah 2I. Okey, kita maknanya kamu gabungkan persamaan di anod dan persamaan di katot. Tapi sebelum gabungkan, pastikan bilangan elektron dia sama. Pastikan bilangan elektron dia sama di anod dan di katot. So, dah sama, baru kamu cancelkan. 2, 2. So, dapatlah persamaan ion dia 2I tambah Br2 menghasilkan I2 tambah 2 Br minus. Boleh? Anastasia? Okey, boleh. Yang pertama, penting samakan elektron di anod dan di katot. Okey. So, baru kamu gabungkan, lepas tu baru cancel bilangan elektron. Okey, ada soalan yang lain? Okey, so ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya berhenti di sini. So untuk kerja kamu hari ni, masih lagi saya tak bagi latihan lagi. Latihan kemudian, saya nak kamu buat nota. Dan saya akan bagi link quizzes lah. Saya nak kamu buat nota tentang apa yang saya terangkan ni. Yang pertama ialah kamu lukis satu gambar rajah. Gambar rajah susunan radas. Susunan radas pada pemindahan elektron suatu jarak. Yang tadi itulah. Okey. Yang kedua, kamu salin ejen penurunan dengan ejen pengoksidaan. Okey. 4. Okey. Kedua ialah kamu tulis dia punya setengah persamaan dia. Dan satu lagi ialah dia punya pemerhatian. Ini untuk nota kamu Maksud pemerhatian apa? Kat sini. Contoh saya bagi contoh daripada kalium iodida. Perubahan warna atau pemerhatian yang kamu nampak. Iodida tidak berwarna. So menjadi iodin. Iodin berwarna perang. Ini yang saya nak kamu tambah. Okey, dia punya perubahan warna. Okey, so ada soalan lain? So, kalau tak ada soalan, saya stop di sini. Okey, apa-apa kamu kalau ada soalan kemudian kamu boleh PM saya lah kat Telegram ke dekat WhatsApp. So, itu sahaja untuk pagi ini. So, terima kasih semua yang masuk. Saya harap kamu faham. So, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bye-bye. Terima Terima kasih cikgu. Okey, sama.